Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam sesi PDPR pada minggu ini. Kita akan belajar pendidikan Islam tahun 3. Tajuknya ibadah, sunat ab'ad dan sunat hayat siri 2. Pada hari ini, standard pembelajaran kita ialah 4.3.3 mengklasifikasikan perkara-perkara sunat ab'ad dan sunat hayat. Objektif pembelajaran 1. Murid dapat menerangkan 5 daripada perkara-perkara sunat ab'ad dan sunat hayat. Baiklah murid-murid, sila buka buku teks muka surat 95 dan 96. Kita masih lagi belajar pada minggu ini unit 3 yang bertajuk sunat ab'ad dan sunat hayat. Sebab pada minggu lepas kita belum lagi habis ataupun belum lagi selesai tajuk sunat ab'ad dan sunat hayat. Jadi pada minggu ini kita akan sambung pada muka surat 95 dan 96. Harap bersedia. Sunat hayat bacaan muka surat 95. Okey, baiklah murid-murid, jika sudah bersedia, mari kita belajar tentang sunat hayat dari segi bacaan. Yang pertama, melafazkan takbirul intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Bacaannya ialah Allahu Akbar. Sunat hayat dari segi bacaan yang kedua iaitu membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Bacaannya kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan selepas surah Al-Fatihah kita menyebut amin. Sunat hayat dari segi bacaan yang ketiga iaitu membaca doa iftitah. Sunat hayat dari segi bacaan yang keempat iaitu membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dan pada rakaat yang kedua. Sunat hayat dari segi bacaan yang kelima ialah menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Sunat hayat dari segi bacaan yang keenam iaitu membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Sunat hayat dari segi bacaan yang ketujuh iaitu membaca Sami'allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu ketika bangun daripada rukuk. Sunat hayat dari segi bacaan yang ke-8 iaitu membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Sunat hayat dari segi bacaan yang ke-9 iaitu membaca selawat Ibrahimiyah. Sunat hayat
Dari segi bacaan yang ke-10, iaitu memberi salam yang kedua. Baiklah murid-murid, sila buka buku muka surat 95 berkaitan dengan bacaan sujud sahwi. Bila masa kita nak baca sujud sahwi? Sujud sahwi ini dibaca ketika kita meninggalkan amalan sunat ab'ad. Jadi kita perlu gantikan dengan sujud sahwi. Mari kita baca sama-sama. Subhana man la yanamu wala yashhu. Sekali lagi. Subhana man la yanamu wala yashhu. Apa maksudnya? Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Di awal siri pertama kita dah belajar kenapa kita perlu gantikan sujud sahwi. Sujud sahwi ini hanya dalam sunat ab'ad, iaitu kita ulang semula. Pertama, duduk dan membaca tahiyat awal. Jika kita terlupa, jadi kena gantikan dengan sujud sahwi. Yang kedua, ketika terlupa membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal, iaitu terlupa membaca Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, kenapa kita kena baca sujud sahwi, iaitu kita terlupa membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad, iaitu pada tahiyat akhir. Bacaannya wa ala ali Muhammad. Dan yang seterusnya, ketika kita terlupa membaca doa kunut pada solat subuh, jadi kita perlu gantikan dengan sujud sahwi. Yang kelima, kita perlu baca sujud sahwi, iaitu kerana kita terlupa berdiri semasa membaca doa kunut. Dan yang terakhir, kita kena gantikan bacaan dengan sujud sahwi ketika kita terlupa membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad semasa doa kunut. Jadi kita ulang sekali lagi bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wala yashhu. Sekejap lagi kita akan belajar bagaimana tata cara untuk melakukan sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi. Yang pertama, sila lihat muka surat 95. Nombor 1, duduk iftirash sambil membaca tahiyat akhir. Yang mula-mula sekali, duduk iftirash sambil membaca tahiyat akhir. Itu cara yang pertama. Selepas selesai membaca tahiyat akhir, jangan terus memberi salam. Kita hendaklah sujud dengan membaca Subhana man la yanamu wala yashhu. Kita kena sujud dengan membaca bacaan sujud sahwi yang kita belajar tadi, iaitu Subhana man la yanamu wala yashhu. Seterusnya, yang ketiga, kita bangkit daripada sujud dan duduk antara dua sujud. Seterusnya, yang keempat, kita sujud kali kedua dengan bacaan Subhana man la yanamu wala yashhu. Jadi kita kena sujud untuk kali yang kedua sambil membaca bacaan sujud sahwi. Seterusnya, tata cara sujud sahwi yang kelima, iaitu duduk tawarruk. Duduk tawarruk, kita silangkan kaki, lihat dalam bulatan. Dan tata cara sujud sahwi yang keenam, yang terakhir, iaitu
kita hendaklah memberi salam. Bacaannya Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi selesailah tata cara sujud sahwi daripada langkah yang pertama hingga langkah yang ke-6. Ustaz harap kamu boleh ulang semula melihat video ini dan melakukan tata cara sujud sahwi. Baiklah murid-murid, aktiviti kita yang seterusnya, sila buka buku aktiviti kamu, muka surat 92. Kita akan menjalankan aktiviti yang pertama, iaitu tulis sunat ab'ad dan tulis sunat hayat pada penyataan di bawah. Contoh, membaca doa iftitah. Jawapannya ialah sunat hayat. Jadi kamu perlu membaca penyataan dan tulis sama ada jawapan dia sunat ab'ad atau sunat hayat. Faham ya murid-murid? Aktiviti kita seterusnya, sila buka muka surat 93. Apa yang perlu kamu lakukan? Pilih dan suai. Luqman tertinggal amalan sunat berikut. Apakah yang perlu dilakukannya? Jadi kamu dikenaki mencari dan gariskan jawapan yang betul, sama ada dituntut sujud sahwi atau tidak dituntut sujud sahwi. Kamu perlu gariskan manakah jawapan yang betul. Baiklah murid-murid, sila buka muka surat 94 buku aktiviti kamu. Aktiviti kita yang terakhir, iaitu yang ketiga. Apa yang perlu kamu lakukan? Kamu kena pilih dan tulis semula jawapan berkaitan dengan sunat hayat. Pilih manakah yang dalam penyataan ini merupakan sunat hayat. Kamu tulis sahaja. Kamu tandakan dalam kotak tersebut dan salin semula di tempat kosong yang disediakan di bawah. Baiklah murid-murid, kita dah belajar hari ini berkaitan dengan sunat hayat, dan pada minggu lepas kita dah belajar beberapa perkara berkaitan dengan sunat ab'ad. Jadi Ustaz harap kamu faham bagaimana untuk mengetahui dalam solat kita terdapat ada sunat ab'ad dan juga sunat hayat. Jadi untuk hari ini kamu perlu selesaikan tugasan yang diberi, dan setelah selesai kamu boleh hantar melalui WhatsApp jawapan yang telah kamu selesaikan. Sekian, terima kasih, selamat belajar.